Apa? On kamera, on kamera. Kamera. Tidak, nanti cikgu panggil kamu Sukma nanti. Tengok muka nampak Takif. Tidak, nanti nama Sukmawati cikgu panggil Sukmawati. No Rabiatul lah, no kata Hafiz lah. Kenapa cikgu panggil Rabiatul lah. Okey, dah mula rekod. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Okey, merujuk pada buku teks muka surat 24, kenali kemurungan. Okey, so cikgu akan present. Okey, kalau cikgu present, dia keluar slide. Kalau tak keluar slide, kamu beritahu cikgu. Cikgu tak keluar. Ataupun slide tu hang aja. Okey, tak bergerak-gerak, kamu beritahu cikgu slide hang. Tidak, nanti susah nanti. Okey. Okey, so sekarang nampak slide? Nampak. Nampak. Okey, nampak. Kalau slide tu hang, kamu beritahu cikgu slide hang, tak bergerak. Okey. Baiklah. Okey. Ini adalah petikan muka surat 24, tajuk ialah kenali kemurungan. Okey. So kita akan belajar cara membuat rumusan. Daripada teks ni, kalau sini ada 7 perenggan, kalau kamu kira ada 7 perenggan. Perenggan pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 perenggan. Kita akan buat rumusan jadi 1 perenggan sahaja. Dengan bilangan perkataan tidak melebihi 90 patah perkataan. Okay, daripada 7 perenggan ni, kita akan tulis semula dalam 1 perenggan dengan lebih ringkas 90 patah perkataan. Dengan masukkan isi-isi yang sama. Okay, so ada cara dia. So hari ini kita akan belajar. Okay, sebelum buat rumusan, kita akan baca dan faham teks. Okay, untuk itu, cikgu minta seorang murid untuk baca perenggan pertama dan perenggan kedua. Saya cikgu, Okay. saya. Siapa nama? Muhammad Hakim Irfan cikgu. Hakim Irfan, bagus. Okay. Hakim Irfan baca perenggan pertama dan kedua. Baik cikgu. Kadangkala kita terlihat orang bercakap seorang diri di tempat-tempat awam. Mereka ini mungkin mengalami masalah gangguan mental. Banyak punca yang menyebabkan gangguan mental ini boleh berlaku kepada seseorang. Antara puncanya termasuklah kemurungan. Kemurungan atau depresion merupakan suatu penyakit psikologi yang melibatkan tekanan perasaan yang serius. Penyakit ini suka diketahui oleh orang ramai semasa penyakit menghadapinya. Mereka masih dapat bergaul dengan anggota masyarakat seperti biasa. Okey, terima kasih Irfan. Bagus bacaan Irfan. Macam pembaca berita TV3. Bagus. Bacaan lancar dan mudah difahami. Ya, bagus. Okey. Boleh jadi pembaca berita tu. Okey. Baik, setelah baca, so kita fahamkan. Okey, perenggan pertama, apakah maklumat dia? Apa isi penting itu? Apa yang dia hendak beritahu? Dia hendak beritahu sejenis penyakit. Apa penyakit dia? Sakit mental. Apa penyakit dia? Sakit mental. Mental depression. Gangguan mental. Okey, gangguan mental. Okey. Kemudian ada lagi maklumat dia tu. Depression. Punca. Bahasa Inggeris dipanggil depression. Okey, dalam bahasa Melayu gangguan kemurungan. Okey. Okey, masih perenggan pertama, tengok perenggan pertama lagi. Dia beritahu penyakit gangguan mental. Okey, apa punca dia? Apa punca gangguan mental tu? Perenggan pertama, ayat yang terakhir tu.
Kemurungan, cikgu. Okey, bagus. Bagus Ifan. Okey. Punca dia ialah kemurungan. Kalau kamu baca ayat akhir tadi tu, antara puncanya. So, bila sebut antara tu, sebenarnya ada banyak. Ada banyak punca, tapi yang nak diberitahu sini ialah kemurungan. Salah satu dia ialah kemurungan. Kemurungan boleh menyebabkan penyakit mental. Okay, itu ialah ayat yang pertama, perenggan yang pertama, isi perenggan pertama. Dia nak beritahu kemurungan adalah salah satu penyakit mental. Itu isi dia. Okay? Walaupun situ ada 4 ayat, panjang. Jadi ayat yang penting situ ialah, isi yang penting ialah kemurungan adalah punca penyakit mental. Okey, perenggan kedua. Perenggan kedua apa isi penting di situ? Siapa boleh bagi? Apa yang isi penting yang nak diberitahu dalam perenggan kedua tu? Kita boleh kenal tak orang yang sakit, orang yang kemurungan ni? Boleh kenal tak? Tak. Okey, cuba beritahu. Macam mana nak beritahu? Kenapa kita tak boleh kenal orang yang kemurungan ni? Jangan kamu baca, kamu bina ayat kamu sendiri. Kamu nak beritahu, kita tak boleh kenal orang yang kemurungan ni. Kenapa? Cuba ayat kamu sendiri. Dia tekanan perasaan. Kita nak beritahu, kita tidak kenal orang yang murung ni. Dia beritahu, kita tidak mengenali orang yang kemurungan ni. Kenapa? Kita tak tahu selama ni dia kemurungan. Kita tak tahu. Kenapa? Padahal dia kemurungan. Kalau kita baca teks tu, dia beritahu. Okey? Penyakit ini suka diketahui oleh orang ramai semasa penyakit menghadapinya. Mereka masih dapat bergaul dengan anggota masyarakat seperti biasa. Okey, itu isi dia. Kita tidak mengenali orang yang kemurungan kerana apa? Kerana mereka apa? Menghadapi tekanan. Bukan. Kerana tengok ni, tengok kesel cikgu ni. Kerana mereka masih dapat bergaul. Kerana mereka masih dapat bergaul dengan orang ramai seperti biasa. Okey, maksud dia, kita tak boleh kenal orang yang sedang kemurungan sebab mereka boleh bergaul dengan masyarakat. Dia boleh bergaul, dia boleh bercampur dengan kita. Okey, itu maksud dia. So, perenggan kedua tu isi dia, kita tidak mengenali orang yang kemurungan kerana mereka masih boleh bergaul dengan kita. Okey. Perenggan ketiga dan keempat. Siapa nak baca perenggan ketiga empat? Kedua tadi, pertama dua, Hakim dah baca. Perenggan tiga empat. Kasih Irwan ni. Saya cikgu, saya nak cikgu. Sebut nama. Sebut nama. Saya nak cikgu. Sebut nama, baca. Okey, baca. Cikgu. Ya. Akif tengah asking to join. Dia tunjuk. Okey. Teruskan. Baca. Siapa yang nak baca ni? Baca. Siapa nak baca? Siapa yang baca, cikgu? Siapa nak baca? Cepat sikit. Siapa nak baca? Cikgu buka. Siapa nak baca? Sebut nama dah baca.
Iwan dapat markah Iwan. Rugi tak dapat Adik aku tengah adik saudara aku tengah bising. Pas sikit baca. Cikgu, kasih Aziz cikgu. Kasih Aziz cikgu. Tak kisah siapa nak baca, sebut nama baca. Okey. Saya lah cikgu. Alright. Aziz kan? Siapa nama? Haziq. Aziz. Okey, Aziz baca. Pesakit kemurungan mudah merasai kesedihan dan kepiluan yang amat teruk walaupun perkara itu tidaklah membimbangkan. Pesakit akan menangis teruk walaupun perkara itu salah cikgu, salah. Kita ulang balik pula. Sekejap. Pesakit akan menangis jika memikirkan sesuatu masalah dalam kehidupannya. Kesannya pesakit akan menyendiri. Seterusnya, pesakit mudah kecewa. Pesakit sukar berasa gembira walaupun mendapat berita yang menggembirakan. Pesakit akan putus harapan dan hilang semangat dalam kehidupan seharian. Okey, terima kasih Aziz. Okey. Boleh baiki bacaan. Okey. Oh, suara dah matang lah tu Ustaz Aziz. Suara dah matang lah. Okey. Baik, kalau kita baca, kalau kita faham perenggan ketiga, keempat ni, apakah maklumat dia? Kesedihan, menangis, okay? Kecewa, putus harapan, hilang semangat, sentiasa berasa sunyi. Okay, itu semua apa? Apa yang nak disampaikan? Apa tu? Sedih, kecewa, putus harapan. Siapa tu? Siapa yang sedih, siapa yang kecewa, siapa yang putus harapan, Orang siapa yang kesunyian. pesakit tu. Orang yang penyakit tu. Penyakit apa? Penyakit mental, gangguan mental. Depres. Kemurungan. Okay, orang ni kemurungan. Kita cerita pasal kemurungan. Okay. So dia beritahu ciri-ciri. Okay. Ciri-ciri orang yang kemurungan. So perenggan 3 dan 4 tu panjang tu sebenarnya dia nak beritahu ciri-ciri orang yang kemurungan. Okay. Antara ciri orang yang kemurungan ialah sentiasa berasa sedih. Kan, sini berasa sedih, tidak gembira, okay? Mudah kecewa, sentiasa berasa putus harapan, tidak semangat dan sentiasa berasa sunyi serta selalu menyisihkan diri. Okay, itu antara ciri-ciri orang yang kemurungan. So kita nak tulis yang tu. Jadi dalam 2 perenggan ni nanti kita akan buat 1 ayat tentang ciri-ciri orang yang kemurungan. Okey. Boleh tak? Siapa nak cuba? Dia punya ayat mula dengan antara ciri-ciri orang kemurungan ialah, siapa nak cuba? Cuba seorang. Okey, sebut balik. Antara ciri-ciri orang kemurungan ialah, baca balik tu, kesedihan, tidak gembira, cepat berputus asa. Okey. So ada di situ ada 5 ciri-ciri. Okey, kamu sebut yang 5 tu. Tak kisah. Tak tersusun pun tak apa. Janji ada isi dia tu. Antara ciri-ciri orang kemurungan ialah sentiasa bersedih, kecewa, cepat berputus asa, tidak bersemangat dan suka menyisihkan diri. Ada 5 tu. Okey. Boleh? Cuba seorang. Ulang balik. Iwan, cuba Iwan. Antara ciri-ciri Iwan. Ya, cikgu.
Ulang balik. Antara ciri-ciri Antara ciri-ciri orang kemurungan ialah mudah kecewa, mudah berputus harapan, hilang semangat, suka berasa gembira. suka bersegera dan suka bersendirian. Okey, sekurang-kurangnya kamu bagi 5. Sebab sini dia senaraikan 5 ciri-ciri. So jadi satu ayat. Okey. So itu yang ada Jadi dalam tu ada saya teks. buat hal lah. Ada dalam teks. Okey. Kemudian kamu boleh masukkan isi tersirat. Okey, isi tersirat tak ada dalam teks, tapi kamu boleh bagi gambaran yang sama. Okey. So kamu boleh kata orang yang kemurungan ni hidup dia tidak lagi apa? Tidak lagi positif dan tidak lagi ceria. Okey, kita ambil lawan dia tu. Okey. Orang yang kemurungan ni tidak lagi positif dan hidup mereka tidak lagi ceria. Okey, itu isi tersirat. Sama maksud dia. Okey, sama maksud dia. Okey, yang kita beritahu tadi tidak gembira, berasa sedih, suka menjerit, itu adalah isi tersurat. Isi tersirat hidup mereka tidak lagi ceria. Okey. Seterusnya perenggan ke 5, 5, 6. Kemudian sambunglah yang penutup 7 tu. Pendek saja. Dia satu ayat saja. Okey, siapa nak baca perenggan 5, 6, 7? Perempuan. Cikgu, perempuan mana ada cikgu? Ni semua lelaki cikgu. Satu dah keluar. Syairah tadi ada. Satu dah keluar. Syairah? Ada? Syairah pun keluar? Cikgu, satu ada balik cikgu. Satu ada balik. Dia kejap masuk, kejap keluar tu mungkin lain dia problem tu. Okey. Okey, siapa nak baca? Tak kisahlah siapa nak baca perenggan 5, 6, 7. Hafiz lah. Hafiz. Hafiz, cepat cikgu nak bagi markah bacaan kamu ni. Mai Hafiz rosak cikgu. Ayo, dandan mic rosak pula. Kan nanti cikgu tanya Mr. Hassan nanti. Okey, siapa nak baca? Iwan, kau je lah baca. Kau je tak baca lagi. Mana ada. Cikgu, ready cikgu? Aziz dah baca, Ifan dah baca. Okey? Cikgu, ready. Boleh ready. Okey, Riri. Okey, Riri. Saya ni tengah ketuk saya dia. Aduh. Kesian. Riri. Sakit dah. Sakit. Semua perlu Okey, internet. Riri baca. Cepat Riri. Apa? Baca perenggan 5, 6, 7. Seterusnya pesakit mudah kecewa. Dia tak buka lagi buku surat. Kan cikgu dah kata tadi buku surat 24. Dia tak bersedia lagi. Selain lah bukan seterusnya. Selain itu Okay. Selain itu, pesakit berasa bahawa kehidupan mereka sunyi dan kosong. Mereka tidak suka diganggu oleh kawan-kawan atau orang lain. Mereka akan berusaha untuk menyisihkan diri mereka dan menjadi seperti kera sumbang. Akhirnya, kemurungan yang berlarutan dapat memberikan implikasi yang buruk. Kemurungan ini akan mengganggu kesihatan emosi dan mental, malahan fungsi fizikal dan interaksi sosial
sosial pesakit turut terganggu. Oleh itu, rawatan, perubatan dan bantuan Psikoterapi. Psikoterapi atau kaunseling perlu diberikan kepada mereka yang terlibat. Okey, terima kasih pada Riri. Okey, boleh baiki bacaan. Okey, jelas. Okey, dia masih boleh tingkatkan lagi lah. Okey. Okey, bahagian ke-5 tu pun masih lagi dia tentang ciri-ciri. Ciri-ciri orang kemurungan. Tadi dia dah beritahu ada 5. Ini sambungan dia. Sebabnya dia guna penanda wacana selain itu. Dia masih lagi nak cerita pasal ciri, so dia guna selain itu. Selain itu, orang yang kemurungan ni akan cepat berasa sunyi dan mereka akan suka bersendirian. Tahu, duduk mengasingkan diri. Orang yang kemurung ni dia suka duduk sendiri je. So mereka seperti kera sumbang. Ini sepulang bahasa. Kera sumbang. Kera sumbang ni ialah orang yang tidak suka apa? Orang yang tidak suka makan. Orang yang tidak suka bergaul. Orang yang tak suka berkawan. Orang yang tidak suka bercampur orang ramai. So kita panggil kera sumbang. Okey. Kemudian akhirnya perenggan yang ke-6 tu dia bagi lagi satu maklumat, iaitu orang yang kemurungan ni boleh memberi kesan yang buruk kepada emosi dan mental. Okey. So ada kesan yang tak baik pada mental. Okey. Kemudian ada mengganggu fungsi fizikal dan interaksi sosial pesakit. Maksudnya dia nak bercampur orang pun dia ada masalah. Dia tak boleh menjadi macam orang normal. Nanti bila dia nak bercampur orang nanti, dia ada menghadapi masalah. Okey, penutup, oleh itu rawatan, perubatan dan bantuan psikoterapi. Ini tadi nak sebut susah ni. Ini perkataan bahasa Inggeris dipinjaukan. Di psikoterapi atau kaunseling perlu diberikan. Maksudnya orang yang kemurungan ni perlu diberi rawatan oleh orang yang pakar. Bukan sebarang orang. Kena jumpa orang yang pakar. Iaitu kaunselor, kaunseling atau pakar psikoterapi. Bukan pergi jumpa bomoh. Okey. Okey, habis kita dah baca dan sekurang-kurangnya kita faham. Okey. Kemudian seterusnya. Okey, nampak tak teks ni? Nampak tak? Nampak. Kosa kata. Ada beberapa perkataan yang mungkin kamu baru jumpa. Okey. Okey, yang pertama murung. Okey, tajuk ni kemurungan. Kata dasar dia murung. Apa yang kamu faham tentang murung? Boleh bagi satu? Tadi kita dah sebut 5 tadi murung. Apa dia murung? Kecewa. Tadi dah sebut. Bagus. Kecewa. Ada lagi? Sekejap aku nak fikir. Ada juga dalam teks tadi. Kita dah baca ciri-ciri orang kemurungan ni. Murung adalah orang yang kecewa. Lagi? Kesedihan aku. Orang yang sedih. Orang yang kecewa. Orang yang sedih. Jadi kita boleh tulis murung adalah keadaan seseorang yang mengalami perasaan sedih, kecewa, masyghul dan berputus asa. Ini adalah maksud dia murung. Okey. Kamu catat tulis sebab nanti ada lembaran kerja, kamu kena tulis semula apa itu murung. Okey, so kena ingat. Okey. Soalnya yang kedua ada juga ini gambar orang yang kemurungan. Duduk sendiri, menung, kemudian menangis. Okey. Itu tanda-tanda orang kemurungan. Okey, yang kedua psikologi. Okey, apa dia psikologi? Psikologi ni tadi kamu jumpa dalam perenggan
kedua. Betul? Perenggan pertama ke perenggan kedua? Perenggan kedua. Ayat pertama. Kemurungan atau depression merupakan suatu penyakit psikologi yang melibatkan tekanan perasaan yang serius. Apa maksud psikologi? Psikologi ini adalah satu Tekanan. satu ilmu ataupun satu subjek. Dia macam subjek bahasa Melayu, matematik, sejarah. Ada subjek psikologi. Belajar tentang psikologi iaitu tentang pemikiran manusia. Okey. Nanti kalau kamu dah habis sekolah, nanti kamu nak masuk universiti, ada subjek psikologi. Ada ilmu psikologi, belajar tentang ilmu psikologi. Selalunya siapa yang kena belajar psikologi ni? Nak jadi apa? Nak jadi apa kena belajar psikologi ni? Jadi doktor. Jadi doktor, bagus. Nak jadi doktor jiwa. Doktor sakit jiwa, doktor pakar jiwa. Dia kena belajarlah tu. Cara pemikiran manusia. Nak jadi kaunselor. Nak jadi kaunselor pun kena belajar ilmu psikologi. Nak jadi cikgu pun kena belajar ilmu psikologi tentang pemikiran kanak-kanak. Jadi cikgu dia kena belajar pemikiran kanak-kanak. Okay? So dia belajar tentang pemikiran. Ni gambar, cikgu letak gambar otak ni. Dia belajar tentang otak, pemikiran otak manusia. Okey, yang ketiga, sisih. Sisih ni tadi kamu jumpa dalam perenggan yang kelima. Perenggan yang kelima. Ayat yang terakhir. Mereka akan berusaha untuk menyisihkan diri. Dia letak imbuhan situ. Menyisihkan diri. Kata dasar dia adalah sisih. Dah dengar sisih? Sisih dia. Sisih kawan. Sisih ni maksud dia menjauhkan atau mengasingkan diri daripada orang ramai. Maksudnya dia suka bersendirian lah. Okay. Apa peribahasa yang sesuai tadi? Apa peribahasa yang disebut dalam teks ni tentang orang yang suka mengasingkan diri? Ada satu peribahasa tadi, kalau kamu ingat, kamu baca dalam perenggan yang kelima tadi. Ada satu peribahasa, dia gambarkan orang yang suka mengasingkan diri daripada orang ramai. Apa peribahasa dia? Kita tengok perenggan kelima, ayat yang terakhir. Perenggan yang kelima, ayat yang terakhir. Ada satu peribahasa. Boleh? Kera sumbang itu. Okey, bagus. Kera sumbang. Nampak ni gambar kera sumbang. Kera sumbang tu ialah orang yang suka mengasingkan diri, tak suka berkawan, duduk sorang-sorang. Okey, kenapa dia letak dia bagi simpulan bahasa tu kera sumbang? Kenapa, apa related, apa hubungan kera tu dengan orang yang suka mengasingkan diri? Kenapa dia tak sebut ayam sumbang? Kenapa tak sebut anak sumbang? Kenapa dia tak sebut harimau sumbang? Sebab dia Kenapa kumbang tu pekak. Kumbang tu pekak. Apa kena kumbang pula? Okey, biasanya kalau kita tengok kera ni hidup dalam apa? Dalam hutan. Dalam bulan dia akan hidup dalam berkumpulan. Dia macam manusia juga. Kera ni dia akan hidup berkumpulan. Dia tak akan hidup seorang-seorang. Dia tak akan hidup sekor-sekor duduk. Tak ada. Dia adalah haiwan yang suka hidup dalam kumpulan. Dia ada anak, dia ada keluarga, dia ada kawan-kawan. Biasanya kalau jumpa kera, kamu tengok mesti ada 10-20 ekor.
Okey. Jadi jarang kita tengok kera tu sekor-sekor je. Jadi bila ada jumpa kera tu sekor saja, kita rasa pelik. Maksudnya dia suka bersendirian. Jadi satu yang pelik. Okey, itu related dia, kera sembang. Okey, seterusnya yang keempat, implikasi. Implikasi ada perenggan yang perenggan yang keenam. Akhirnya kemurungan yang berlarutan dapat memberi implikasi yang buruk. Apa perkataan implikasi itu? Implikasi yang buruk. Dia bermaksud kesan yang buruk, akibat yang buruk, hasil yang buruk. So implikasi itu bermaksud kesan ataupun akibat. Okey, yang kelima, interaksi. Okey, masih lagi perenggan yang keenam. Okey. Kemurungan ini akan mengganggu kesihatan emosi dan mental, malah fungsi fizikal dan interaksi sosial. Interaksi ini maksud dia interak. Tindak balas antara dua pihak atau lebih. Maksudnya interaksi. Maksudnya macam perbualan. Macam cikgu yang bercakap. Cikgu bercakap dalam kelas. Dia berinteraksi dengan murid-murid. So ada satu tindak balas cikgu dengan murid-murid. Okey, akhir sekali ada satu lagi, psikoterapi. Tadi Piri nak sebut pun payah tadi. Perenggan yang ketujuh, akhir sekali. Oleh itu, rawatan, perubatan dan bantuan psikoterapi atau konseling perlu diberi kepada mereka yang terlibat. Psikoterapi. Psikoterapi ini ialah satu rawatan sakit jiwa atau mental. Okay. Contohnya orang yang sakit gila tu, kita bagi dia psikoterapi. Maksud kita bagi rawatan sakit jiwa. Okey, ini ada 6 kosakata yang mungkin kamu baru jumpa atau baru memahami berdasarkan teks yang kita baca. Okey, ini gambar psikoterapi ni. Ini seorang doktor, pakar psikoterapi, dia memberi rawatan kepada orang yang sedang sakit mental. Okey, seterusnya. Okey, yang ini kita nak belajar. Okey. Cara membuat ulasan. Panduan menulis ulasan. Bagaimana kita nak tulis ulasan tu? Daripada 7 perenggan menjadi 1 perenggan saja. 1 perenggan lebih kurang 10 atau 12 baris. Okey, yang pertama sekali yang kita nak tulis ialah berfokus pada idea. Okey, kita bagi idea. Kita bagi idea kita tentang apa yang kita baca. Kita boleh bagi idea kita sendiri, tapi berkaitan dengan apa yang kita baca. Macam kita baca tadi pasal kemurungan, kita tulis pasal kemurungan. Jangan tulis benda lain. Okey. Yang kedua, menguji kemahiran membaca dan menulis. Kita buat rumusan ni sebab nak uji kamu. Kamu kena baca, faham dan tulis semula. Kalau kamu tak baca, tak boleh buat. Okay? Kalau kamu baca tapi tak faham, tak boleh tulis. Jadi itu sebabnya kita baca, kita faham apa isi dia dan kita boleh tulis. Okey, yang ketiga, ini yang penting. Panjang ulasan antara 50 hingga 80 patah perkataan. Kamu boleh tulis sampai 80 patah perkataan, iaitu lebih kurang 10 atau 12 baris lah. Jangan buat sampai 1 muka surat penuh, kan? 2 muka surat. Ini bukan karangan, ini adalah rumusan. Okay? Dan jangan buat terlampau pendek pula, kan? Buat 10
dua baris, tiga baris pula. Okey. Yang keempat, mengemukakan 3 atau 4 isi. Okey. So tadi kita dah tahu isi-isi tadi. Ciri-ciri tadi, ciri-ciri orang kemurungan pun tadi kita dah boleh bagi 5. 5 ciri-ciri. Itu pun dah banyak dah. Okey. Kemudian kita bagi ulasan yang baik mesti mempunyai isi tersurat dan isi tersirat. Maksudnya tulis apa yang ada, maklumat ada dalam teks, dan kita boleh bagi isi tersirat. Maksudnya idea kamu sendiri berdasarkan teks yang kita baca. Okey, kita klik pada teks. Okey, ini perenggan yang pertama. Okey, kalau ikut perenggan pertama ni ada 4 ayat. Ada 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat. Apakah isi penting dia tu? Boleh nampak tak? Hello? Bagi respon seorang. Kamu boleh nampak tak perenggan ni? Nampak Ego. Nampak. Kalau tak nampak, beritahu. Okey, apakah isi penting sini? Apakah maklumat yang dia beritahu? Kemurungan. Okey, bagus. Kemurungan. Dia nak beritahu tentang masalah mental dan punca. Okey, dia cuma nak beritahu punca penyakit mental ni adalah kemurungan. Okey, cuba buat 1 ayat. Buat 1 ayat saja. Daripada 4 ni kita jadikan 1 ayat. Tapi maksud dia sama. Siapa boleh? Cikgu bagi contoh. Mulakan dengan antara punca. Okey, siapa nak buat? Antara punca apa? Apa nak cuba? Antara punca masalah gangguan mental adalah kemurungan. Okey, bagus. Siapa ni? Hafiz. Hafiz. Bagus, Hafiz. So, Hafiz dah dapat buat satu rumusan daripada perenggan pertama. Ada 4 ayat, dibuat 1 ayat saja, tapi maksud dia sama. Antara punca kemurungan, antara punca masalah mental ialah kemurungan. Cukup. 1 ayat saja. Tapi ada maksud dia. Ada adalah isi yang 4 ayat tadi. Okey, bagus Hafiz. Okey. So di sini masalah gangguan mental yang cikgu garis berpunca daripada kemurungan yang cikgu garis. So ayat dia ialah antara punca masalah gangguan mental berpunca daripada kemurungan. So ini yang kita nak buat. Ini rumusan daripada perenggan pertama. Okey, daripada 4 ayat jadi 1 ayat. Okey. So kita tengok pula perenggan seterusnya. Okey. So di sini perenggan kedua, perenggan ketiga, perenggan keempat, perenggan kelima, perenggan keenam. Okey. So kita nak jadikan satu perenggan, satu terringkaskan. Okey. Okey, perenggan kedua tu. Tekanan perasaan yang serius. Okey. So kita beritahu situ, kemurungan disebabkan tekanan perasaan yang melampau. So isi dia situ ialah kemurungan adalah disebabkan tekanan perasaan yang melampau. So nanti kita sambunglah dengan ayat Hafiz tadi. Kita sambungkan dengan ayat Hafiz yang pertama tadi. Okey, seterusnya. Okey, cikgu gariskan panjang ni perenggan ke 3, 4, 5, 6 ni. Sebab apa cikgu garis panjang ni? Sebab perenggan ni semuanya mencerita tentang ciri-ciri orang kemurungan yang kita dah bincang tadi. Okey, ada berapa ciri tadi Iwan sebut? Ada 5 ciri kan? Jadi kita mulakan ayat dia.
Okey, mudah berasa kesedihan. Orang yang kemurungan akan suka menyendiri, mudah kecewa, sukar berasa gembira, putus harapan, hilang semangat, kehidupan sunyi. Okey. So sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. So jadi kita rumuskan, orang yang kemurungan akan cepat berasa sedih. Okey, sedih yang ibu garis, sedih, mudah kecewa, tidak gembira, cepat putus asa dan hilang semangat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so kita nak sambung lagi sebab terlampau panjang. Kita guna penanda wacana selain itu. Selain itu, kehidupan mereka tidak lagi positif dan ceria. Okey, maksudnya ini isi tersirat. Tak ada dalam teks tapi kita beritahu juga berdasarkan tadi yang sifat sedih, kecewa, tidak gembira, hilang semangat ni semua negatif. Jadi kita kata kehidupan mereka tidak lagi positif dan kecewa. Okey. Keadaan ini menyebabkan mereka suka bersendirian. Sini ada kan? Suka bersendirian menjadi seperti kera sumbang. Kita ambil kata kera sumbang itu. Okey. Dan jika berlautan, tingkah laku mereka seperti orang gila. Okey. So, nampak ni, ada 4 perenggan ni kita jadikan 1, 2, 3, 4 ayat saja. 4 ayat saja. Tapi semua isi tu ada, semua maklumat tu ada. Okey. Soalnya penutup perenggan yang akhir sekali tu pendek saja. Oleh itu, rawatan, perubatan dan bantuan psikoterapi atau kaunseling perlu diberi kepada mereka yang terlibat. Biasanya setiap teks dia ada penutup. Ini ialah penutup teks tu. Jadi kita buat rumusan sebagai kesimpulan. Buat ayat, guna ayat sebagai kesimpulan. Itu menunjukkan kita nak buat penutup. Sebagai kesimpulan, kita perlu memberi rawatan kepada orang yang mengalami kemurungan. Maksud dia sama dengan ayat ini. Okey, kita tengok. Dia akan jadi macam ni. Okey. Daripada 7 perenggan tadi, dia akan jadi 1 perenggan. Okey. Dengan bilangan perkataan 85 patah perkataan. Lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lebih kurang 10 baris. Okey. So apabila kita baca ni, lebih kurang isi dia adalah sama dengan yang kita baca 7 perenggan tadi. Okey. Cikgu nak seorang cuba baca. Hakim baca jelas. Hakim. Cikgu, baca yang petikan dekat ni ke? Yang dekat depan ni? Okey. Baca petikan yang kita sudah jadikan dia rumusan yang pendek. Okey. Antara punca masalah gangguan mental berpunca daripada kemurungan. Kemurungan disebabkan tekanan perasaan yang melampau. Orang yang kemurungan akan cepat berasa sedih, mudah kecewa, tidak gembira, cepat putus asa dan hilang semangat. Selain itu, kehidupan mereka tidak lagi positif dan ceria. Keadaan ini menyebabkan mereka suka bersendirian menjadi seperti kerang sumbang. Jika berlanjutan, tingkah laku pesakit akan menjadi seperti orang gila. Lantaran itu, mereka juga boleh melakukan tindakan di luar kawalan seperti membunuh diri. Sebagai kesimpulan, kita perlu memberi rawatan kepada orang yang mengalami kemurungan dengan merujuk kepada yang pakar. Okey. So apa yang Hakim baca, okey, terima kasih Hakim baca. Apa yang Hakim baca itu lebih kurang sama isi dia dengan yang kita baca dalam buku teks 7 perenggan tadi. Kan? Nampak tak? Isi dia sama dengan yang kita baca 7 perenggan tadi. So, apa yang ada dalam teks 7 perenggan tu ada dalam kita buat rumusan. Okey, kalau kamu tengok situ, yang cikgu warnakan kuning tu ialah penanda wacana. Kita gunakan penanda wacana dalam menulis isi-isi. Sebab sini kita beritahu
Orang yang kemurungan akan rasa sedih, mudah kecewa, tidak gembira, cepat putus asa dan hilang semangat. Situ ada 5 ciri. Kita nak tambah lagi. Jadi kalau nak tambah lagi, kita guna selain itu. Selain itu, hidup mereka tidak lagi positif. Lagi cikgu guna lantaran itu. Lantaran itu. Disebabkan orang yang kemurungan ni, dia punya tingkah laku dia tidak seperti orang biasa. Lantaran itu mereka boleh membuat tindakan luar kawalan. Okey. Yang warna merah ni ialah isi tersirat. Tak ada dalam teks tapi kita masukkan kerana dia ada kaitan dengan isi-isi yang kita baca. Okey. Okey. So nanti kamu akan buat dalam buku penulisan. Kamu tulis dalam, semua ada buku penulisan, bahagian C, buku penulisan. Kamu buat rumusan, tajuk dia kenali kemurungan. Cikgu nak kamu buat rumusan macam cikgu tunjukkan pada kamu ni. Okey? Tak semestinya kamu bulat-bulat macam cikgu ni. Kamu boleh tulis idea kamu sendiri, tapi mesti ada maklumat tu lah. Maklumat tentang apa dia kemurungan, apa dia ciri-ciri orang yang kemurungan. Okay, kemudian apa kesimpulannya. Okay, so kena ada isi-isi ni. Lebih kurang 10 atau 12 baris. Cikgu dah tahu dah tulisan kamu ni. Okay, satu baris lebih kurang 8, 7 atau 8 patah perkataan. Jadi kamu buat dalam 10, paling banyak pun 12 baris. Jangan buat sampai 25 baris. Ini bukan karangan. Dan jangan buat 3 baris, 4 baris. Tak cukup pula. Okay, cikgu nak 10 ataupun 12 baris. Okey, jelas? Jelas tak? Okey, jelas. Okey. So, satu lagi. Cikgu ada bagi kerja dalam lembaran. Dalam lembaran. Okey. Kamu buka Google Classroom nanti. Kamu akan jumpa lembaran kerja. Lembaran kerja. Lebih kurang bentuk dia macam ni. Ya. Okey, nampak tak? Nampak slide Nampak tu? Ibu, nampak. Okey. So, kamu boleh terus type. Bila kamu buka, kamu boleh terus type. Ni kosa kata, moro, psikologi. Ini yang cikgu tunjuk tadi. Kalau kamu catat, kamu boleh tulis. Kalau kamu ingat tadi, cikgu okey, cikgu tunjuk balik lah. Okey. Bukan ni. Okey, yang ni. Okey. Yang cikgu dah tunjuk tadi, yang ni lah. Okey. Kalau kamu ingat lagi, ataupun kamu ada catat tadi, kemudian di bawah dia tu ada soalan kefahaman. Jawab soalan berdasarkan teks. Okey. Antara punca tekanan mental termasuklah sambung aja. Okey. Kemudian soalan kedua tu, mengapakah penyakit kemurungan sukar diketahui oleh orang ramai? Siapa ingat lagi? Kenapa tak diketahui oleh orang ramai? Kerana mereka boleh apa? Menyebabkan boleh penyakit. Kan, sebab mereka boleh Bergaul. Bergaul dengan orang ramai. Jadi kamu jawab
Kamu dapat arah ni. Jawab ayat yang penuh. Kamu kena jawab penyakit kemurungan sukar diketahui oleh orang ramai kerana mereka masih lagi boleh bergaul dengan orang ramai. Baru dapat 2 markah. Kalau kamu jawab kerana boleh bergaul dengan orang ramai, 1 markah saja. Okay? Sebab kamu tak jawab dalam ayat yang penuh. Okey. Okey, jelas. Dia ada 2 muka surat ni. Ada Jelas, cikgu, 5 soalan. Okey. So kamu akan jumpa soalan ni dalam Google Classroom. Okey. Kalau kamu tak buka Google Classroom, kamu tak akan jumpa. Okey. Okey. Cikgu stop exam. Cikgu, kasih video ni masuk YouTube, cikgu. Okey. So, okey. Cikgu akan masukkan dalam YouTube dan cikgu akan masukkan dalam grup WhatsApp lah. Okay? Supaya mereka yang tak masuk, mereka yang tak masuk ni boleh tengok dan boleh belajar. Okey, jelas. So kamu ada 2 kerja ini latihan BM. Yes. Satu buat rumusan dalam buku Tulis. teks dalam buku penulisan. Okay? Buat rumusan. Yang kedua, kamu jawab lembaran kerja dalam Google Classroom. Okey, siapa yang tak tahu buat, yang tak boleh buat lagi, tanya Hafiz. Hafiz dia dah buat. Hafiz Yang perempuan Sazatul Farisha dah buat. Oh, yang seorang lagi Daniel. Daniel tak masuk Daniel dia ada buat. Daniel ada buat 3 orang. Okey. Hafiz. Halo Hafiz. Dah semak dah cikgu hantar return tu. Dah semak kan? Oh, Hafiz ni ada cikgu tunjuk. Buat adik kau. Buat adik kau Iwan. Hafiznya Hafiz dah semak kan? Dah. Okey. Okey. Cikgu boleh tunjukkan Hafiz punya Wah. Dekat mana? Cikgu lupa nak tanya. Boleh padamkan. Cara padamkan. Cikgu tunjukkan Hafiz punya latihan 100 markah. 74. Okey, cikgu tunjuk Hafiz punya latihan. Di manakah cikgu? Iwan tu tengah berlari ke sana tengah kerja adik dia. Nampak? Ini latihan. Nampak tak? Turun saya Pak Hafiz 74. So, ni Hafiz buat. Hafiz buat dalam. Okey, ni Hafiz telah buat masa latihan kata imbuhan. So, cikgu nak untuk latihan yang ni semua orang buat. Kalau tak tahu lagi, tanya Hafiz macam mana dia buat. Okey? Hafiz, cikgu. Hebat Okey, cikgu stop record. Aduh.